الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. الحمد لله, setinggi-tinggi pujian dan rasa syukur kita wafatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepada diri kita, dan kita bermohon dengan rasa syukur yang sentiasa ada dalam diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dengan sifat rasa kasih dan sayangnya akan sentiasa menambahkan nikmat yang telah dikurniakan, khususnya nikmat iman yang ada di dalam diri kita, dan mempermudahkan segala urusan kehidupan kita khususnya, dan amal ibadah kita, serta mempermudahkan segala tanggungjawab yang harus kita pikul khususnya dalam agama kita, dan seterusnya apa sahaja yang berkaitan dengan masalah kehidupan kita. Alhamdulillah, malam ni kita dapat bertemu lagi. Ya, kita boleh bertemu pun kalau dengan saya untuk kelas gantian macam ni lah kan, sebab kuliah subuh masih belum dibenarkan. Jadi ada peluang ni, saya sambunglah sedikit kitab ni, Tibyan adab untuk orang-orang yang membaca Al-Quran. Sebelum ni kita dah bincangkan berkenaan dengan adab. Kita dah sampai bab kepada adab-adab yang berkaitan dengan pembacaan, ataupun yang berkaitan apa sahaja berkenaan dengan Al-Quran. Sebelum ni kita telah membincangkan berkenaan dengan membaca Al-Quran dengan tartil, dengan qiraat yang disepakati, dan juga membaca Al-Quran dengan keadaan lazimnya membaca kepada bacaan qiraat yang mutawatir. Dan hari ini kita nak sambung, yakni pada adab membaca Al-Quran mengikut turutan mushaf. Ikut turutan mushaf tu maksudnya mushaf Al-Quran yang ada, yang kita nampak ada tersusun di belakang tu, dia ada turutan dia, bermula daripada suratul Fatihah sehinggalah habis kepada surah An-Nas kan. Jadi Al-Imam An-Nawawi memberi saranan kepada kita agar kita ni membaca Al-Quran berdasarkan mushaf tersebut mengikut kepada turutan. Pengarang kitab yakni Al-Imam An-Nawawi, dia mengatakan bahawasanya ulama berkata cara yang paling utama ialah membaca Al-Quran mengikut turutan mushaf. Maka apabila seseorang membaca suratul Fatihah, kemudian disusunilah dengan membaca suratul Baqarah, kemudian membaca surah Ali Imran, dan surah-surah selepas itu mengikut turutan, sama ada dibaca di dalam ataupun di luar solat. Maknanya keutamaan untuk orang yang ingin membaca Al-Quran, sama ada di dalam ataupun di luar solat, adalah membacanya mengikut urutan-turutan surah yang berada di dalam Al-Quran.
Dia kata apa? Kalau kita baca bermula dengan suratul Baqarah, eloknya surah yang kita baca setelah daripada suratul Baqarah adalah Ali Imran. Ya, kalau kita baca bermula daripada surah An-Nisa, surah yang seterusnya yang utama dibaca adalah suratul Maidah. Ya. Melainkan ada beberapa perkara ataupun situasi, nanti kita lihat. Bahkan ada kalangan ulama mazhab kami, yakni mazhab Asy-Syafi'i, mengatakan jika seseorang membaca surah An-Nas pada rakaat yang pertama, ya, ada imam dia membaca surah An-Nas, walhal surah An-Nas ini merupakan surah yang terakhir di dalam Al-Quran. Dia baca pada rakaat yang pertama, maka hendaklah dia kemudiannya membaca suratul Baqarah, ulang semula. Ya, ulang semula yang awal. Habis baca surah An-Nas, maka rakaat yang seterusnya tu, ya, setelah baca Fatihah, ulang semula baca suratul Baqarah. Kan? Pada rakaat yang kedua, untuk menunjukkan berlakunya turutan tersebut. Dah habis baca Quran, ya, mesti dimulakan dengan surah yang terawal dalam mushaf yang ada. Dan ada juga ulama mazhab kami berkata, masih lagi pandangan dalam mazhab Syafi'i, kerana Al-Imam Nawawi bermazhab Syafi'i, apabila seseorang telah membaca suatu surah, maka sunat baginya membaca surah berikutnya. Bila seseorang tersebut dah baca satu surah, sama ada dalam solat ataupun luar solat, ya, sunnah, ya, sunat dan juga sunnah baginya, kerana mengikut sunnah bagi Nabi SAW, membaca surah yang seterusnya yang berada dalam turutan surah-surah di dalam Al-Quran tersebut. Kan? Dalil bagi perkara ini ialah turutan surah di dalam mushaf yang disusun sedemikian sudah tentu mempunyai hikmahnya. Ya, dalilnya kenapa? Kerana turutan itu disusun, ya, disusun oleh Allah Subhanahu wa taala, dan baginda Nabi bertalaqi dengan malaikat Jibril, ya, untuk penyusunan ayat dan juga surah-surah tersebut. Dan pastilah ada hikmahnya yang terkandung, yang mana berlakunya penyusunan surah-surah tersebut daripada Al-Fatihah ila Suratul Nas. Mesti ada hikmahnya. Kerana kita pun sendiri maklum bahawasanya nuzulnya ayat-ayat Al-Quran ini, turunnya ayat-ayat Al-Quran ini, ya, pada awalnya bukanlah sama sebagaimana penyusunan yang ada di dalam Al-Quran, di dalam mushaf Al-Quran ketika ini. Ya, awalnya turunnya, ya, dengan kalimah Iqra, kan, kemudian Muzammil, ya, kemudian Mudassir, dan pelbagai lagi ayat yang tidak, ya, teratur dan mengikut kepada suasana ataupun keadaan ataupun pertanyaan umat Islam ketika itu, ya, ataupun mengikut situasi-situasi yang memerlukan kepada hukum hakam. Maka turunlah ayat-ayat yang menjelaskan berkenaan dengan perkara tersebut. Adapun pada penghujung, ya, umur Nabi sebelum kewafatan baginda, maka baginda bertalaqi semula dengan malaikat Jibril untuk menyusun, ya, turutan-turutan ayat dan juga surah, sehinggalah lengkap sebagaimana satu mushaf yang ada, ya, yang kita lihat pada hari ini. Jadi ulama kata apa? Hikmah dia mesti ada, dan hikmah dia cukup besar. Jadi sebab itulah kita digalakkan membaca mengikut turutan surah ataupun ayat tersebut. Sama sebagaimana tadi maghrib kita imam membaca suratul Waqiah, kan. Adapun yang terbaik adalah, ya, setelah rakaat yang pertama habis dalam surah tersebut, pada rakaat yang kedua, sama sebagaimana yang imam lakukan, adalah menyambung daripada baki surah ataupun ayat yang sama. Dan penyambungan ayat tersebut mestilah ayat yang terkemudian. Ya, kalau contohlah kita baca suratul Waqiah bermula ayat 30 sehinggalah ayat 40 pada rakaat yang pertama,
maka rakaat yang kedua hendaklah disambung kepada ayat 41 sehinggalah kepada seterusnya. Ya, itu dia kaedah yang diberi keutamaan, yang lebih diutamakan. Maka dia perlulah memeliharanya. Kata Imam Nawawi, kita ni perlulah memelihara kaedah tersebut. Kecuali yang dikecualikan oleh syarak. Kecuali kalau ada mendapat pengecualian syarak. Dia ada. Sesetengah situasi itu ada. Seperti solat subuh pada hari Jumaat dengan membaca surah As-Sajdah pada rakaat yang pertama. Seperti solat subuh hari Jumaat, rakaat pertama kita digalakkan, disunnahkan mengikut sama sebagaimana sunnah Nabi. Nabi membaca surah Sajdah pada rakaat yang pertama. Ya. Kan. Dan suratul Insan pada rakaat yang kedua. Dan surah Al-Insan pada rakaat yang kedua. Kan. Kalau kita tengok jarak di antara surah Sajdah dan juga surah Insan itu begitu jauh. Begitu jauh. Kan. Juzuk 15 dan juga 29. Dia jauh. Ya, kalau ikutkan kaedah yang diberikan oleh Imam Nawawi ini, kena yang afdal kena ikut urutan. Tetapi ada pengecualian. Kenapa? Kerana mengikut kepada sunnah Nabi. Dan apa sahaja pun sebenarnya konteks yang kita lakukan dalam ibadah, dalam ibadah kita ni, yang kita laksanakan hari ni, kunci utamanya adalah mestilah ibadah tersebut berpandukan kepada apa yang telah baginda Nabi SAW amalkan ataupun laksanakan. Mestilah berpandukan kepada apa yang Nabi laksanakan dalam konteks ibadah. Hatta dalam solat pun baginda Nabi SAW sebut dalam hadis baginda yang cukup masyhur, sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku bersolat. Kalimah lihat ini nak menunjukkan betapa dekatnya. Kalau Nabi kata salat kamu sebagaimana kamu dengar, dengar dengan lihat ni dia berbeza. Kalau lihat ni dia lebih dapat, lebih rapat, lebih dekat dengan untuk kita samakan perbuatan tersebut dengan perbuatan baginda Nabi. Kalau dengar dia susah sikit. Daripada segi kesamaan maksud tu nak kata biarlah kita dekat betul dengan apa yang Nabi buat tu, susah kita nak dapat. Tapi Nabi kata lihat, sebab apa? Sebab lihat ni lah, kalau kita lihat, kita boleh lihat dengan jelas bagaimana amalan ataupun ibadah tersebut dilakukan hampir kepada sama sebagaimana yang baginda Nabi SAW melaksanakan. Itu dia. Kan? Sama juga dengan bagaimana yang Imam Nawawi terangkan pada pembacaan surah-surah dalam Al-Quran mengikut urutan ini. Ada pengecualian. Sebab apa? Sebab Nabi beramal dengan kaedah sebegitu rupa. Jadi nak tepatnya ibadah tersebut, kayu ukur dia siapa? Mestilah ikut kepada Nabi. Kan? Sebab ibadah-ibadah ni tak lain dan tidak bukan, pastilah yang paling faham, yang paling mahir, yang paling tahu, yang diajarkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, tidak lain dan tidak bukan adalah baginda Nabi SAW itu sendiri. Jadi kayu ukurnya mesti kita nak buat bertepatan mengikut kaedah kepada baginda Nabi SAW. Nak tahu bagaimana, mestilah kita belajar dengan ilmu dan juga mengikut kepada guru-guru dan ulama-ulama muktabar yang menyampaikan ilmu tersebut kepada kita. Dan juga salat hari raya dengan membaca surah Qaf pada rakaat yang pertama. Salat Aidul Fitri dan juga Aidul Adha, sunnahnya pada rakaat yang pertama kita membaca surah Qaf. Tapi tidak diterangkan berapa ayat yang paling afdal. Tapi diceritakan, diriwayatkan bahawasanya baginda Nabi SAW pada salat sunnah Aidul Fitri dan juga Aidul Adha, selepas membaca suratul Fatihah akan membaca surah Qaf pada rakaat yang pertama. Surah Qaf dia ada 55 ayat sahaja. Dan juga kemudian membaca
suratul Qamar pada rakaat yang kedua. Kemudian pada rakaat yang kedua pada salat hari raya membaca suratul Qamar. Ya. Kan. Ini kalau kita berkemampuan. Kalau kita ada kemampuan, kita boleh menghafalnya, maka ya inilah yang sebaiknya. Bukanlah ini merupakan satu kewajipan, tetapi keutamaan yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Kalau kita ya tidak ada kemampuan, maka pilihlah mana-mana ya surah dalam Al-Quran dan bacalah sebagaimana saranan Al-Imam An-Nawawi, ikutlah turutan kepada surah-surah tersebut. Begitu. 2 rakaat pada solat sunat subuh dengan membaca suratul Kafirun pada rakaat yang pertama. Ya. Solat sunat fajar afdalnya pada rakaat yang pertama membaca suratul Kafirun. Solat sunat fajar ni adalah solat sunat qabliyah sebelum subuh. Kan, maka kita yang ada kesempatan ya untuk melaksanakan solat sunat qabliyah ataupun solat sunat fajar sebelum subuh, rakaat yang pertama sebagaimana sunnah bagi Nabi SAW setelah membaca suratul Fatihah, pada rakaat yang pertama ya kebiasaannya bagi Nabi akan membaca suratul Kafirun, ya, dan suratul Ikhlas ya pada rakaat yang kedua. Suratul Ikhlas pada rakaat yang kedua. Pendeklah. Kan, kerana apa? Kerana waktu subuh tu pun sendiri singkat. Jadi Nabi tak baca dalam solat sunat fajar, dalam solat sunat sebelum subuh ni surah-surah yang panjang. Kerana apa? Kerana keutamaan untuk solat subuh itu pada awal waktu. Tu dia. Kan. Dan 3 rakaat solat witir dengan membaca suratul A'la pada rakaat yang pertama. Ini kita sedia maklum saya rasa, dan kebanyakan imam memang sentiasa mengamalkan. Ya, dalam solat sunat witir ya, maka akan membaca setelah suratul Fatihah pada rakaat yang pertama suratul A'la, kemudian suratul Kafirun pada rakaat yang kedua, dan ya pada rakaat yang ketiga ya membaca suratul Ikhlas dan juga Al-Mu'awwizatain, yakni suratul Falaq dan suratul Nas. Maksudnya solat sunat witir 3 rakaat ya, yang ganjil. Kan, rakaat yang pertama ya kita akan membaca suratul A'la, rakaat yang kedua membaca suratul Kafirun, salam, kita akan naik pula untuk rakaat yang ganjil, rakaat yang ketiga. Setelah ya membaca setelah kita, selesai membaca suratul Fatihah, maka ya surah yang perlu dibaca ketika rakaat yang ketiga ini adalah suratul Ikhlas, ya, suratul Falaq dan juga suratul Nas. 3 ya pada rakaat yang ketiga. Kemudian selesai. Sekiranya Imam Nawawi sebut dia menyalahi turutan surah dengan membaca surah yang tidak mengiringi surah yang pertama, atau menyalahi tertib dengan membaca suatu surah. Kalaulah kita ni tak ikut tertib surah-surah tersebut, kan, kita baca suratul Maidah, kita baca ya suratul Nisa pada rakaat yang pertama, kemudian rakaat yang kedua kita tak baca Maidah, kita baca Al-An'am ataupun Al-Anfal, ya, ataupun Bara'ah, kan, dia langkau jauh, ya, atau menyalahi tertib dengan membaca suatu surah kemudian membaca surah sebelumnya, hal ini adalah harus. Pada pendapat dan pandangan Imam Nawawi itu sendiri, kalau kita ni menyalahi tertib ataupun kita langkau daripada tertib surah tersebut, kan, kita baca surah Al-An'am, lepas tu terus langkau juzuk 15, ya, baca sajadah, kan, ataupun kita baca Yasin kemudian kita terus baca suratul Nas, ya, maka pada pandangan dia itu hanyalah merupakan perkara yang harus, yang berlaku, haruslah, ya. Ataupun kita baca, ya, kita membaca suratul Maidah pada rakaat yang pertama, ataupun kita batah balik pergi suratul Baqarah pada rakaat yang kedua. Pandangan Imam Nawawi ini merupakan perkara yang harus sahaja.
Adapun banyak athar yang diriwayatkan mengenai hal ini. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an pernah membaca suratul Kahfi pada rakaat yang pertama dalam salat subuh dan membaca surah Yusuf. Ya. Kahfi juzuk 15 kan. Kemudian surah Yusuf adalah juzuk yang ke-13 kan, juzuk yang ke-13. Maka 15 patah balik 13, ya, dia menyalahi daripada tertib. Ya. Pada rakaat yang kedua. Maksudnya ini pandangan Imam Nawawi sebab apa? Ada athar-athar, ada peristiwa-peristiwa yang mana daripada sahabat menunjukkan perkara tersebut berlaku. Kan? Kenapa? Kerana sahabat ini adalah mereka yang bertemu dengan baginda Nabi SAW. Dah tentu setelah baginda Nabi, yang paling memahami nilai-nilai agama ini adalah para sahabat. Namun terdapat sekumpulan ulama yang menghukumkan perbuatan tersebut menyalahi tertib surah dalam mushaf merupakan makruh. Ya. Ada pandangan-pandangan ulama yang mengatakan kalau kita tak ikut tertib, kita laksanakan dalam solat, itu merupakan satu perbuatan yang makruh. Yang terbaiknya sebenarnya adalah kita mengikut tertib. Ibnu Abu Daud meriwayatkan daripada Al-Hasan bahawa beliau tidak suka menyalahi tertib surah di dalam mushaf. Beliau meriwayatkan lagi dengan sanadnya yang sahih daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an annahu qila lahu inna fulanan yaqra'ul Qur'an manqusan faqal dhalika manqusul qalbi. Artinya, pernah seseorang berkata kepada beliau, ada si fulan bin si fulan membaca Al-Quran secara terbalik, yakni tidak mengikut turutan surah. Beliau menjawab, itulah orang yang dibolak-balikkan ataupun diterbalikkan hatinya. Ya. Tentang perihal membaca surah secara terbalik, bermula daripada akhir ayat sehingga kepada awal ayat, itu adalah merupakan perkara yang dilarang dengan tegas. Ya. Kan perkara yang dilarang adalah membaca tidak mengikut tertib. Pandangan Imam Nawawi mengatakan harus. Imam Nawawi melarang dengan sekeras-kerasnya orang yang membaca daripada hujung surah pergi ke awal surah. Ya. Daripada hujung pergi ke awal, ataupun hujung ayat pergi ke awal ayat. Kan? Daripada hujung ayat pergi ke awal ayat. Ada yang berlaku, ada yang melaksanakannya. Akan tetapi perkara tersebut pada pandangan Imam Nawawi adalah perkara yang dilarang. Ada sesetengah kaedah yang kita lihat untuk mengajar kepada orang-orang yang menghafaz Al-Quran agar kuat ingatannya setelah dia menghafaz mengikut turutan, diminta untuk mengulangnya, ya, tidak mengikut kepada tertib turutan tersebut. Ini ada kan. Tapi jarang-jaranglah kita lihat di tempat kita. Kerana ia menghilangkan sebahagian bentuk mukjizatnya dan hikmah di sebalik tertib ayat Al-Quran. Dia hilangkan mukjizat. Ibnu Abu Daud meriwayatkan pandangan daripada Ibrahim An-Nakhai, seorang imam tabi'in yang mulia, dan Imam Malik bin Anas. Imam Malik ni imam mazhab Maliki, bahawasanya mereka berdua tidak menyukai akan cara tersebut. Dia tak suka cara tu. Imam Malik mencelanya dengan berkata, ini merupakan satu dosa yang besar. Bagaimana kita nak memahami maksudnya kan? Dan maksudnya itu tidak akan menetapkan maksud yang benar jika kita membaca daripada hujung ayat kepadalah awal ayat. Ya kan? Namun mengajar kanak-kanak bermula daripada akhir hingga awal mushaf. Kalau ajar budak-budak, kita nak ajar anak-anak, afdal Imam Nawawi kata apa? Ia merupakan tindakan yang baik. Ajar tu daripada surah yang pendek dahulu, bermula daripada juzuk yang akhir dahulu, bermula daripada juzuk 30 dahulu, ataupun mengambil daripada
lazimnya orang kita mengambil daripada juzuk amma dulu, ya, surah ad-duha dulu kan, kemudian barulah dibawa naik kepada suratul baqarah. Tu dia kata apa, itu merupakan tindakan yang baik. Sebab apa? Sebab mudah untuk kanak-kanak tadi belajar. Sebab apa? Juzuk amma ataupun juzuk 30 kebanyakannya surah-surahnya bukanlah merupakan ayat-ayat yang panjang. Dia ayat-ayat yang pendek dan mudah untuk dibaca, dihafaz oleh kanak-kanak. Dan tidak termasuk dalam bab ini. Dia kata kalau bab mengajar budak-budak dah tak masuk dalam bab baca mengikut turutan. Kerana kaedah itu mengandungi pelbagai bacaan yang berbeza-beza yang dijalankan dalam tempoh yang lama. Sebab tempoh nak mengajar anak kita ni dia bukanlah macam baca. Baca biasa ni dia mungkin tempoh yang singkat. Adapun nak mengajar kepada kanak-kanak ni dia mungkin makan tempoh yang lama untuk kanak-kanak ni dapat hadam, ya, dapat mengetahui kaedah bacaan Al-Quran dengan tepat dan betul. Di samping memudahkan mereka menghafaznya, ni dia kata, kalau mula daripada surah yang pendek, budak-budak lebih mudah nak hafaz. Kalau mula daripada juzuk amma, maka budak-budak ni lebih, ya, mudah nak menghafaznya dan lebih mudah mengingatinya. Kan lebih mudah. Sebab apa? Sebab pendek dan kita minta lazim untuk mereka ulang sentiasa dalam kehidupan seharian. Ya, wallahu a'lam. Imam Nawawi kata. Kemudian membaca Al-Quran dengan melihat mushaf. Baca Al-Quran, lihat kepada mushaf Al-Quran itu sendiri. Adapun membaca Al-Quran dengan melihat mushaf lebih utama daripada membacanya dengan lintasan hati. Kita baca, buka mushaf Al-Quran, kita lihat. Ini merupakan perkara yang lebih diutamakan berbanding dengan lintasan hati. Berbanding kita baca, ya, dengan hati sahaja tanpa melihat kepada mushaf. Kerana melihat mushaf merupakan ibadah yang dituntut. Al-Quran ni dia mukjizat. Ya, kita lihat dia pun mendapat pahala. Dengar pun dapat pahala. Apatah lagi kita baca sambil dengan melihatnya. Lalu terhimpunlah ibadah, bacaan dan penglihatan terhadap Al-Quran. Dihimpunkan dua ibadah ni tadi. Ya, yakni melihat itu merupakan satu ibadah, membacanya pun merupakan satu ibadah. Pandangan inilah yang dilontarkan oleh Al-Qadhi Husain daripada kalangan ulama mazhab kami, yakni mazhab Asy-Syafi'i, Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali dan juga ramai salaf. Pandangan Qadhi Husain, Imam Al-Ghazali, ya, dan juga ramainya para salaf yang berpandangan dengan mazhab Syafi'i mengatakan inilah ibadah yang lebih diutamakan untuk membaca Al-Quran. Inilah kaedah, ya, untuk membaca Al-Quran yang diutamakan, yakni baca dengan melihat kepada mushaf. Ya. Al-Ghazali menukilkan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahawasanya ramai sahabat radhiyallahu anhum membaca Al-Quran dengan melihat mushaf. Ya, ramai sahabat ni baca Al-Quran lihat kepada mushaf, dan tidak suka keluar jika ada hari yang berlalu tanpa mereka melihat kepada mushaf Al-Quran. Maknanya nak keluar ni mereka akan pastikan setiap hari mereka ni dapat melihat kepada mushaf. Maksud sahabat ni, ya, bukan maksud sebagaimana yang kita faham nak keluar kita tengok, tak. Maksud melihat ni adalah sahabat ni tadi membaca Al-Quran. Rasa hati mereka ni kalau nak keluar rumah tu tak baca Quran, dia rasa tak tenteram, jiwa mereka. Tu yang dimaksudkan dengan melihat. Sahabat ni tak tenteram, ya, nak keluar rumah kalau tak lihat. Bukan macam kita lihat macam tu, okey boleh keluarlah. Tak. Maksudnya mereka ni melihat dengan membacanya, yakni Al-Quran tersebut. Tu dia, kan. Ibnu Abu Daud meriwayatkan perbuatan membaca Al-Quran dengan melihat mushaf ini daripada ramai salaf, dan aku tidak menjumpai pun khilaf di dalam perkara tersebut. Maknanya ini merupakan perkara yang disepakati oleh golongan salaf.
Jika ada orang yang berkata keadaan tersebut berbeza mengikut individu, cara membaca Al-Quran dengan melihat mushaf diutamakan bagi orang yang memiliki kadar yang sama pada sifat khusyuk dan tadabbur ketika membaca Al-Quran. Ya. Ketika melihatnya dan juga dengan lintasan hati. Manakala cara membaca Al-Quran dengan lintasan hati diutamakan bagi orang yang tidak memiliki sifat khusyuk dan tadabbur yang sempurna ketika membacanya dengan melihat mushaf. Adapun orang ni kalau dia melihat mushaf akan mengganggu kepada bacaan, ni tak apa, dibenarkan dia ya mengikut pandangan Imam Nawawi kalau dia membaca Al-Quran tanpa perlu melihat mushaf. Tapi kalau dia ni dengan melihat mushaf mendatangkan kekhusyukan, maka eloklah dia melihat kepada mushaf Al-Quran tersebut. Kan? Kalau saya pun, ya, saya lebih suka melihat kepada mushaf. Kerana apa? Kerana ya, walaupun kita ni menghafaz Al-Quran, tetapi keutamaan untuk melihat kepada mushaf tersebut akan memberi jaminan kepada kualiti bacaan dan juga memberi jaminan agar kita ni boleh menjaga hukum hakam tajwid dengan lebih tepat. Kan? Andai kata kita lupa, maka penglihatan kita terhadap mushaf tersebut akan membantu untuk menguatkan lagi ingatan kita. Ya. Kan? Jadi dia membaca Al-Quran dengan melihat mushaf dan ia boleh meningkatkan sifat khusyuk dan tadabbur, maka pastilah ia merupakan suatu pandangan yang baik. Kalau Imam Nawawi sebut, dia kata apa? Kita ni baca Quran, lihat mushaf, ya, kita dapat tadabbur, ya, kita dapat membaca dengan lebih baik, kita dapat menjaga hukum hakam tajwid, dapat menjaga kualiti bacaan, mendatangkan hak-hak, ya, huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran, maka ini merupakan sesuatu perkara yang baiklah yang perlu diamalkan. Ya. Namun pandangan yang jelas ialah ucapan dan perbuatan salaf ini adalah yang dimaksudkan pada perincian masalah ini. Dia kata apa? Katanya perinciannya untuk membaca Al-Quran, melihat mushaf, ada perinciannya ketika mana, ada situasinya, diutamakan ketika bila. Ya. Membaca Al-Quran secara berjemaah, maksudnya bila kita tadarus Al-Quran secara berjemaah, keutamaan untuk setiap orang yang bertadarus tersebut adalah membacanya, ya, dengan melihat kepada mushaf Al-Quran. Kelebihan orang-orang yang membaca secara berjemaah dan yang mendengar bacaannya serta menerangkan fadilat orang yang mengumpulkan jemaah tersebut mendorong dan mengajak mereka ke arahnya. Itu dia. Kan? Maksudnya keutamaan kita sebenarnya bila kita ni tadarus Al-Quran, ya, lihatlah kepada mushaf Al-Quran. Kenapa? Kerana bila kita mendengar, kita melihat ataupun berlaku sesuatu kesalahan, maka kumpulan yang ada tersebut dapat menegur, ya, ataupun kita dapat bila ada orang lain membaca, ya, dalam kumpulan tersebut, ketika kita bertadarus, bila kita lihat, kita akan dapat tadabbur dengan lebih baik. Ketahuilah bahawa bacaan Al-Quran secara berjemaah adalah sunnah berdasarkan dalil-dalil yang nyata dan amalan para salaf dan khalaf yang menyokong hal ini. Ya. Maksudnya tadarus Al-Quran ini merupakan perkara yang lazim dilakukan oleh baginda Nabi, ya, dan diikuti oleh, ya, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, ulama-ulama salaf dan khalaf yang terkemudian yang ada pada zaman kita ni. Ya, ini merupakan suatu perkara yang baik, yang sewajarnya diteruskan. Sebuah hadis daripada Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, sabdanya, ini sabda bagi Nabi SAW, "Ma min qaumin yadhkuruna Allah illa khaffat bihimul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah."
Artinya, ya, tiada suatu kaum yang mengingati Allah Subhanahu wa taala melainkan mereka akan dinaungi oleh para malaikah, dilimpahi dengan rahmat, diturunkan ketenangan ke atas mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama mereka di sisi para malaikah. Ini keutamaan hadis, ya, yang menjadi dalil kepada utamanya kita ni bertadarus Al-Quran secara berjemaah. Kan? Maknanya kalau kita ni tadarus Al-Quran secara berjemaah, Nabi kata apa? Ketika itu kita dinaungi oleh para malaikah. Ya, ketika itu Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan rahmat kepada kumpulan tersebut. Kan? Ketika itu akan diturunkan ketenangan ke atas orang-orang yang bertadarus membaca Al-Quran secara berjemaah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga akan menyebutkan nama mereka di sisi para malaikah. Ya, orang yang rajin tadarus ni Al-Quran secara berjemaah ni, secara berkumpulan, ya, akan disebutkan nama mereka ni. Allah Subhanahu wa taala sebut di sisi para malaikah. Bayangkan, itu fadilatnya cukup besar. Ya, cukup besar. Kan? Jadi kita kena memperbanyakkan, memperluaskan, memperkuatkan perkara ni. Kan? Bukan setakat tiba bulan Ramadan. Kan? Kalau tiba bulan Ramadan pun kita kena lebih, ya, iklankan kepada orang ramai, kepada masyarakat setempat kita, kepada jemaah surau kita, galakkan supaya kita bertadarus beramai-ramai. Bagi mereka yang ada kemampuan, buatlah. Kan? Buatlah. Sebab saya tengok, ya, masa kita ni, zaman kita sekarang ni kurang. Dan kalau kat masjid dulu pun agak susah untuk menarik jemaah ni agar bertadarus beramai-ramai. Kan? Tapi ini merupakan satu perkara yang harus kita lakukan dan fadilat dia cukup besar. Dulu mungkin mudah untuk kita lihat. Kan? Saya khawatir perkara ni makin lama makin hilang. Akhirnya, ya, kurang orang yang membaca Al-Quran secara berjemaah. Kan? Tak salah baca sendiri-sendiri. Tapi bila kita buka kitab ni, kita akan dapat lihat rupanya fadilat tadarus beramai-ramai ni cukup besar berbanding daripada kita buat secara fardi, secara sendiri-sendiri. Itu dia. Kan? At-Tirmizi berkata hadis ini adalah hadis hasan sahih. Dan juga diriwayatkan hadis yang lain daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Artinya, tidaklah berhimpun suatu kaum di dalam sebuah rumah Allah Subhanahu wa taala sambil membaca kitabullah, yakni Al-Quran, dengan bertadarus sesama mereka. Wa yatadarasunahu bainahum, bertadarus sesama mereka. Kan? Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan mereka ni akan Allah Subhanahu wa taala turunkan ketenangan kepada mereka, ataupun Allah Subhanahu wa taala akan, ya, bagi ketenangan kepada setiap orang yang melaksanakan perkara tersebut. Wasyiathumur rahmah, dan akan Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada setiap mereka ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa khaffathumul malaikah, dan akan dinaungi oleh para malaikah. Wa dzakarahumullahu fi man inda, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut setiap nama mereka di sisi para malaikah. Ini keutamaan untuk orang yang bertadarus. Kan? Dan hadis ni, ya, kita kena ambil galakan hadis ni, tuan-tuan. Kan? Khususnya kalau kita tak mampu amalkan sekarang, untuk bulan Ramadan kita kena iklankan kepada orang ramai. Ini keutamaan antara ibadah yang perlu kita laksanakan secara berjemaah dalam bulan Ramadan khususnya. Mengambil fadilat kepada, ya, nuzulnya Al-Quran dalam bulan Ramadan itu sendiri, ya, dan juga mengambil fadilat bahawasanya Nabi pun dalam bulan Ramadan, ya, membaca Al-Quran secara berjemaah, ya, bersama para sahabat. Bahkan berjemaahnya Nabi dalam membaca Al-Quran, ya, kalau bukan bersama sahabat, bertalakinya bersama Jibril, ya, bertadarusnya bersama Jibril. Ini keutamaan Al-Quran yang kita nak ambil.
Kalau kita tak dapat amalkan sekarang, kita minta supaya boleh dalam bulan Ramadan kita mengambil fadilat ini. Itu dia. Imam Muslim dan juga Abu Dawud telah meriwayatkan hadis ini dengan sanad yang sahih, ya, melalui para perawi yang menepati syarat, ya, Al-Bukhari dan juga Muslim. Muawiyah radhiyallahu anhu meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala khalqatin min ashabihi faqala ma yujlisukum qalu jalasna nadhkurullahu ta'ala wa nahmaduh lima hadana lil Islam wa man alaina bih faqala atani Jibril sallallahu alaihi wasallam fa akhbarani anna Allah ta'ala yubahi bikumul malaikah. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui satu halaqah para sahabat baginda. Nabi ni keluar tengok sahabat ni sedang berhalaqah, ya. Kemudian baginda bertanya, apakah tujuan kalian duduk? Maka mereka menjawab, yakni para sahabat dalam halaqah ni menjawab kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami duduk untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala dan memujinya kerana dia memberikan petunjuk agama Islam dan menganugerahinya kepada kami. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril alaihi salatu wassalam telah datang kepadaku dan memberitahu bahawasanya Allah Subhanahu wa taala berbangga dengan kalian di hadapan para malaikat. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Nasa'i. Imam Tirmizi berkata hadis ini adalah hasan sahih. Banyak lagi hadis yang sahih berkenaan dengan perkara ini. Imam Ad-Darimi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, man istama'a ila ayatin min kitabillahi ta'ala kanat lahu nura. Artinya, sesiapa yang mendengar satu ayat kitabullah yakni Al-Quran, maka ayat tersebut merupakan cahaya baginya. Ibnu Abu Daud meriwayatkan daripada Abu Ad-Darda radhiyallahu an mempelajari Al-Quran bersama sekumpulan manusia yang membacanya beramai-ramai. Kelebihan mempelajari Al-Quran secara berjemaah turut diriwayatkan daripada sekumpulan tokoh salaf, khalaf dan para qadi yang terdahulu. Diriwayatkan daripada Hasan bin Atiyah Al-Auza'i, mereka berkata orang yang mula-mula menganjurkan pengajian Al-Quran di Masjid Damsyik ialah Hisham bin Ismail ketika kunjungannya terhadap Abdul Malik. Berkenaan dengan riwayat Ibnu Abu Daud daripada Ad-Dhahak, beliau berkata beliau mengingkari pengajian tersebut dengan berkata, aku tidak pernah melihatnya dan mendengarnya dalam keadaan aku sempat bertemu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bermaksud aku tidak pernah melihat sesiapa pun yang melakukannya. Ya, maksudnya bukan nak kata salah, tetapi sebelum daripada tu, ya, pengajian Al-Quran, maknanya macam kita belajar, kan, belajar Al-Quran ni secara dalam masjid ataupun di kelas-kelas, ya, kan, guru mengajarkan secara halaqah beramai-ramai ni, ya, belum pernah dilihat oleh ya, Al-Imam oleh Ad-Dhahak, ya, oleh Ad-Dhahak bin Abdurrahman bin Arzab. Diriwayatkan daripada Ibnu Wahab berkata, aku bertanya kepada Malik, apa pendapatmu dengan suatu kaum yang berhimpun kemudian membaca satu surah beramai-ramai sehingga khatam? Beliau mengingkari dan mencela perbuatan itu dengan berkata, bukan begitu yang dilakukan oleh orang terdahulu, sebaliknya orang membaca di hadapan orang lain dan orang lain menyemaknya. Maksudnya, ya, yang terbaik dalam konsep tadarus, ya, bukanlah kita ni baca ayat ni, ya, kita baca contohnya beramai-ramai tersebut, kita baca suratul Fatihah, orang ni baca ayat 1, orang ni baca ayat 2, orang ni baca ayat 3, tidak. Tapi konsep tadarus yang diutamakan, yang dikatakan tadarus yang berlaku dalam zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, ya, satu orang membaca ayat tersebut, kemudian, ya, satu orang yang lain menyemak akan bacaan orang tersebut. Kemudian satu orang lagi membaca ayat yang sama dan satu orang yang lain menyemak juga terhadap bacaan orang yang tersebut. Itu dia, kan.
Pengingkaran daripada mereka berdua tadi bertentangan dengan pendapat salaf dan khalaf, apa yang dimaksudkan oleh dalil. Maka pandangan mereka ini ditolak dan yang dipegang ialah cara tersebut disunatkan seperti yang dijelaskan. Ini pandangan daripada Ibnu Wahab sahaja. Akan tetapi pandangan yang rajih boleh dilaksanakan perkara tersebut. Maknanya duduk bertadarus, kita baca daripada ayat 1 orang tu sambung ayat 2, sambung ayat 3, ini merupakan satu perkara yang dibenarkan. Tetapi bacaan Al-Quran dalam sebuah perhimpunan mempunyai syarat-syarat tertentu yang perlu diambil perhatian, seperti yang telah kami kemukakan. Wallahu a'lam. Berkenaan dengan kelebihan orang yang mengumpulkan orang ramai untuk membaca Al-Quran, banyak nas mengenainya seperti sabda baginda, ad-dallu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada arah kebaikan adalah seperti pelakunya. Begitu juga dengan sabda baginda, la ay yahdiyallahu bik rajulan wahidan khairul laka min khamrin na'am. Demi Allah, seorang lelaki yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kamu, wahai Ali, adalah lebih baik daripada kamu mendapat unta merah yang sangat bernilai. Dan banyak lagi hadis yang masyhur dalam hal ini, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dan tolong-menolonglah dalam melakukan kebaikan dan ketakwaan. Maka tidak syak lagi betapa besarnya ganjaran orang yang mengusahakan akan perkara demikian. Maksudnya apa? Maksudnya galakkan untuk kita membaca Al-Quran secara beramai-ramai, secara bertadarus, kan, secara halaqah. Ini merupakan satu perkara yang digalakkan. Cuma ada beberapa pandangan daripada ulama yang boleh kita ambil iktibar daripadanya, kan, antaranya keutamaan agar setiap orang menilai bacaan setiap orang yang lain dalam tadarus tersebut. Bukanlah membacanya sahaja kemudian kita mendengarnya tanpa menilai ataupun melihat ataupun memperbetulkan bacaan orang tersebut, kan. Dan dibenarkan, bukanlah tidak dibenarkan, pendapat yang rajih dibenarkan, untuk kita ni membaca Al-Quran kemudian orang yang selepasnya menyambung kepada ayat-ayat yang seterusnya. Akan tetapi kebenaran tersebut dengan syarat, yakni apa? Penilaian ataupun semakan daripada setiap ahli yang berada dalam kumpulan tersebut mesti ada. Bukanlah kita ni duduk berhimpun beramai-ramai membaca Al-Quran, kita mendengar semata-mata dan membiarkan semata-mata kesalahan bacaan yang berlaku. Kalau kita duduk berhimpun beramai-ramai, semak, lihat. Bila kata bertadarus wa tadarasunahu ni, kita mempelajari untuk membaca Al-Quran dengan betul dan mengajarkan kepada orang lain agar bacaan-bacaan tersebut diperbetulkan jika adanya kesalahan. Itu dia, kan. Dan itulah merupakan galakan yang cukup-cukup besar. Dan pada penghujungnya Imam Nawawi kata apa? Orang yang usaha untuk kumpulkan orang supaya boleh baca Quran secara bertadarus ni, dia akan dikurniakan pahala yang cukup besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab nak menghimpunkan orang untuk sesuatu majlis ataupun perkara yang baik, khususnya membaca Al-Quran secara berjemaah, dia bukan merupakan perkara yang mudah, kan. Kita nak ajak bukan baca Quran pun, nak ajak orang datang ceramah pun kadang-kadang susah, kan. Panggillah guru-guru yang sedap pun kadang-kadang orang nak ajak orang datang ni bukan perkara yang mudah. Jika kita ni ada kudrat dan boleh melaksanakannya, kita boleh keluarkan tenaga kita, masa kita, kudrat kita, panggil orang, cari, hantar iklan ke rumah orang, jemput orang, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan balasnya dengan ganjaran pahala yang cukup-cukup besar yang Allah Subhanahu wa taala ketahui bagaimana ganjaran pahala tersebut. Ini itulah yang boleh saya kongsikan pada malam ini. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan itu datang daripada saya sendiri. Moga-moga ada ibrah dan ada kebaikan yang dapat kita ambil bersama.
ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي بما ينفعنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء عن بدننا وبلدنا خاصة وبلاد المسلمين عامة بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.